بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Pertama sekali, saya ingin berterima kasih kepada Ustaz Luqman Hakim atau Muhammad Hairuzal bin Muhammad Ghazali kerana memberikan tugasan ini kepada kami untuk melaksanakannya secara dalam digital. Jadi, ustaz banyak, memberi, info sedikit sebanyak, tentang Khulafaur Rasyidin di dalam kelas. Jadi, saya ingin berterima kasihlah kepada ustaz kerana banyak membimbing saya dan rakan saya dalam menyelesaikan pentadsiran berterusan ini. Jadi, tajuk yang diberikan ialah ciri-ciri keunggulan Khulafaur Rasyidin serta sumbangan beliau dalam bidang pendidikan, ekonomi, pendidikan dan ketenteraan. Jadi bab kata pepatah tak kenal maka tak cinta. Jadi sebelum saya mulakan perbincangan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Faiz Fadli bin Abdul Basir, umur saya 19 tahun, daripada kelas F2C dari saya ambil kursus PIMK 1124 Sirah Nabawiyah dan Tarikh Islami, iaitu dalam meja pendidikan Islam. Jadi tanpa membuang masa, kita terus masuk ke zaman Khulafaur Rasyidin. Setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah mengutuskan para sahabatnya untuk menggantikan beliau dalam meneruskan perkembangan ataupun, kemajuan Islam. Jadi terdapat 4 khalifah sewaktu zaman Khulafaur Rasyidin. Yang pertama Khalifah Abu Bakar, beliau memerintah Islam selama 2 tahun. Yang kedua Saidina Umar, iaitu beliau memerintah, umat Islam selama 10 tahun 6 bulan. Yang ketiga Saidina Uthman dan yang terakhir diakhiri dengan Saidina Ali. Jadi saya memilih, Khalifah Ar-Rasyidin yang kedua iaitu, Khalifah Umar Al-Khattab, untuk dibahaskan dalam pentadsiran berterusan saya. Jadi tanpa membuang masa, kita teruskan kepada biodata beliau iaitu nama beliau ialah Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza. Beliau dilahirkan di Makkah pada tahun 584 Masihi, iaitu umur beliau 13 tahun selepas kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Umar Al-Khattab ni umur dia lebih muda kepada Rasulullah SAW, sebanyak 13 tahun. Dan beliau berketurunan Bani Adi, iaitu Quraisy, dan beliau mendapat gelar Al-Faruq kerana beliau membezakan antara hak dan batil, dan Amirul Al-Mukminin, iaitu ketua bagi orang-orang mukmin. Dan beliau wafat pada tahun 23 Hijrah pada bulan Zulhijjah, ketika beliau berumur 63 tahun akibat dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah. Jadi saya akan ceritakan itu pada slide yang seterusnya. Jadi tempoh pemerintahan beliau iaitu selama 10 tahun 6 bulan. Jadi sebelum kita pergi ke topik yang lebih mendalam, kita kenal sedikit sebanyak tentang latar belakang Khalifah Umar Al-Khattab. Jadi Saidina Umar Al-Khattab ni sewaktu kecil, beliau dilatih oleh bapanya untuk mengembala unta dan kambing. Kerana ayahnya berpendapat dengan mengembala kambing dapat menjadikan Umar sebagai pahlawan yang gagah dan perkasa. Hal ini dikatakan demikian kerana, Bani Adi waktu itu dipandang remeh oleh kaum-kaum lain seperti, Bani Abdul Syam, Bani Syam dan sebagainya. Jadi sewaktu, berlakunya umrah, Bani Adi ni tidak diberikan tugasan kerana dipandang remeh sewaktu ketika itu. Jadi Al-Khattab ni iaitu ayah Umar ni dia ingin melahirkan, seorang pahlawan daripada Bani mereka, itu Bani Adi. Jadi, sewaktu Umar masa kecil ni, Umar ni dia lebih suka bermain dengan kanak-kanak, dengan rakan-rakannya sewaktu kecil. Jadi ayahnya ni berpesan kepada dia supaya tidaklah kamu untuk membuang masa, iaitu janganlah kamu, bermain-main dengan rakan-rakan kamu sewaktu kecil ni, kerana ianya tidak memberi sedikit faedah pun kepada, diri Umar. Jadi Al-Khattab ni, atau ayah Umar dia kata, "Setiap hari kamu berjalan kaki seorang diri membawa unta dan kambing itu ke Dajnan, iaitu hutan yang jauh dan terpencil. Ini menjadikan kamu seorang yang berani, kamu juga mendaki bukit dan menurun lembah. Ini menjadikan tubuhmu kuat. Dan di sini dan semua ini perlu ada pada seorang pahlawan." Jadi,
ayah Sayyidina Umar ni cuba menjelaskan sebab apa, ayahnya menyuruh Umar ni untuk mengembala unta dan kambing. Jadi Umar pun berkata, "Lagi ayah, sebab apa? Apa yang istimewa sangat ni mengembala kambing ni?" Jadi ayahnya pun menjawab, "Mengembala unta dan kambing ni menjadikan kamu seorang yang bertanggungjawab, bersifat kasih sayang dan bersemangat tinggi. Kamu menjaga berpuluh-puluh ekor unta dan kambing seorang diri. Kamu bukan saja memastikan ternakan itu mendapat makanan yang secukupnya, tapi kamu juga menjaga keselamatannya," kata ayah. Jadi barulah Umar faham, sebab puan ayah dia suruh untuk membela unta dan kambing. Jadi ayahnya pun tanya kepada Umar, "Tahukah kamu berapakah ekor unta dan kambing punyaan kita?" Dan Umar pun menjawab, "Saya tidak pernah mengiranya." Lalu, ayahnya pun menjawab, "Sebagai pengembala kambing, kamu mesti tahu jumlahnya bagi memastikan tidak ada ternakan yang hilang sama ada ketika keluar atau masuk kandang, dan apabila kamu menjadi seorang pahlawan, kamu mesti tahu berapa jumlah orang di bawah kepimimpinanmu, berapa yang terkorban dan berapa yang cedera dalam setiap pertempuran." Jadi, ayah Umar ni dia menggunakan konsep mengembala kambing dan unta ni untuk melatih Umar, untuk menjadi seorang pahlawan yang gagah. Jadi Umar bertanya, "Sampai bila saya perlu menjadi, pengembala unta dan kambing?" Dan ayahnya pun menjawab, "Sehinggalah kamu dilantik menjadi seorang pahlawan, ketika itu tugas kamu menjadi lebih berat kerana kamu berperang dengan musuh di medan perang dan kamu cuma ada 2 pilihan iaitu membunuh ataupun dibunuh." Jadi sejak kecil ni, Umar ni dia dilatih oleh ayahnya untuk jadi pahlawan. Sebab itulah Umar ni dia kuat sejak dia kecil. Jadi Umar juga waktu kecil dia juga hebat dalam menunggang kuda dan bermain senjata. Dan setiap kali ada pertandingan, antara menunggang kuda atau bermain senjata, jadi Umar lah yang akan menjadi pemenang dalam kedua-kedua pertandingan tersebut. Dan pada waktu malam, Umar dan rakan-rakannya akan menjalani latihan bergusti dan merupakan perkara yang paling digemari Umar. Dan bergusti ni antaralah favourite Umar. Sebab apa, sebab setiap tahun ni dia akan ada pertandingan jaga gusti, di tempat depa. Ada satu kisah di mana, Bani Abu Syam. Abu Syam ni depa bermusuhan dengan Bani Adi. Jadi sewaktu dalam, pertandingan jaga gusti tu, ada seorang daripada Bani Syam ni, dia meremeh-remehkan orang-orang yang ada di sekeliling gelanggang tu. Dan dia berkata, "Siapakah yang berani, sahutlah cabaran dia." Dan dia akan memberikan sedikit, upah lah, bukan upah, sedikit, hadiah kepada siapa yang akan mengalahkannya. Sebab, orang tu yang bernama dia Uhainah. Uhainah ni dia adalah orang yang Unayyah ni orang yang, dia memegang gelaran jago kusti selama bertahun-tahun. Dan pada waktu itu Umar lah orang yang menyahut cabaran tersebut. Dan sewaktu tu berlakulah, gusti antara Umar dan Unayyah dan akhirnya dimenangi oleh Umar. Walaupun, pada waktu tu, umur Umar masih muda. Akan tetapi disebabkan dia punya kekuatan dan keberanian, maka Umar, mengalahkan Unayyah dan secara tidak langsung menaikkan nama Bani Adi. Seterusnya kita pergi pada isteri-isteri Khalifah Umar Al-Khattab. Umar dia sama juga seperti Nabi, beliau berkahwin dengan ramai orang. Wanita antara Zainab binti Mas'ud, Kalsum binti Ali, iaitu anak anak Ali. Jadi sebab Umar berkahwin dengan Ali ni sebab dia ingin, menyambungkan sanadnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Bila disambung sanad dengan Rasulullah maka, dia punya nasab dia pun akan terhalang daripada, dibakar oleh api neraka. Dan Umar dikurniakan 8 orang anak lelaki dan 3 orang anak perempuan. Terus sekarang kita pergi pada keislamannya Umar. Jadi, semasa Nabi Muhammad SAW mula menyebarkan Islam secara terang-terangan, Sayyidina Umar mempertahankan ajaran tradisi masyarakat Quraisy iaitu menyembah berhala di sekeliling Kaabah. Jadi Sayyidina Umar ni adalah antara orang yang paling kuat menentang Islam pada masa itu. Menurut ahli sejarah Islam, semasa Sayyidina Umar dalam perjalanan untuk membunuh Rasulullah SAW, beliau bertembung dengan rakannya iaitu Nuaim bin Abdullah yang mengatakan bahawa beliau haruslah membantukan adik perempuannya dahulu mengalahkan adik yang telah memeluk Islam. Sebab apa? Sebab dia kata dia nak menentang siapa-siapa yang mengikut Rasulullah, akan tapi adik dia sendiri pun dah,
eee, ikut Rasulullah SAW. Jadi dia pun pilah dekat adik dia. Jadi bila Sayyidina Umar pergi ke rumah adiknya serta suaminya dan mendapati mereka berdua dan Khabbab bin A'rad sedang membaca Al-Quran daripada surah Toha. Dalam keadaan dia marah dan kecewa, beliau memukul adiknya. Dan apabila melihat adiknya berdarah, beliau meminta maaf dan sebagai balasan, beliau akan membaca secebis ayat Al-Quran kepada adiknya. Dia apabila Umar ni membaca Al-Quran, dia rasa sangat terharulah sebab dia mendengar ayat Al-Quran ni, dia rasa indah, tenang. Sehingga kan, pada waktu tu jugalah dia memeluk Islam. Jadi, selepas peristiwa peristiwa terbabit, beliau berjanji akan melindungi Islam sehingga ketetesan darah terakhir. Peristiwa ini terjadi pada bulan Zulhijjah tahun ke-6 kenabian. Jadi Sayyidina Umar Al-Khattab ni dia mendapat hidayah Islam, pada tahun ke-6 kenabian pada Rasulullah SAW berusia 46 tahun dan, umur Umar 13 tahun. Beliau memeluk Islam setelah mendengar adik perampannya yang membaca surah Al-Quran. Jadi, dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh At-Tabrani bahawa Rasulullah SAW pernah berdoa kepada Allah, "Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Umar." Itu ada 2 Umar, Umar Al-Khattab dan Umar satu lagi. Jadi, eee, Rasulullah kata kalau tak dapat Umar Al-Khattab, dapat Umar yang satu lagi pun tak apa dah. Kalau tak dapat Umar yang satu lagi, dapat Umar Al-Khattab, tak apa dah. Jadi, bila Umar masuk Islam, Rasulullah kata, bila Umar masuk Islam, Jibril pun datang dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya seluruh makhluk langit bergembira dengan Islamnya Umar." Terusnya kita pergi kepada ciri-ciri keunggulan, Sayyidina Umar Al-Khattab. Yang pertama, beliau adalah seorang yang tegas, berani, bijak dan adil. Kita pergi kepada yang pertama itu tegas. Beliau tegas dalam membezakan hak dan batil. Sebagai contoh sewaktu perang Badar, di mana waktu tu berlakunya pertempuran antara umat Islam dengan puak Quraisy dan, umat Islam pada waktu tu dia memerangi antara adik-beradik mereka. Sebagai contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ayah kepada Nabi Muhammad SAW memerangi dengan anaknya, sebagai contoh. Dan dia memerangi antara anak dan ayah dan anak. Ha, jadi waktu tu Umar dia tidak menyokong untuk berperang sebab ianya boleh sebab ia berlaku antara adik-beradik, sebab kita kan sayang antara satu sama lain. Tapi Umar ni dia bersifat tegas dan dia berkata, "Siapa-siapa yang memusuhi Islam, maka kita hendaklah bunuh mereka." Dan dengan dan pada waktu itu turunlah wahyu dan mengatakan apa yang dikatakan oleh Umar tu adalah benar. Jadi Umar ni dia sangatlah tegas, dalam, apa tindakannya. Yang kedua berani. Sebelum, masuknya Umar ke dalam Islam, orang-orang Islam sangatlah takut untuk, melakukan, ibadah secara secara terbuka. Dan apabila Umar peluk Islam, maka mereka menjadi lebih berani untuk solat di Kaabah dan melakukan amal-amal ibadat lain. Dan ada diriwayatkan oleh Nabi SAW bersabda, eee, apabila Umar berjalan di belah satu jalan dan pada waktu itu syaitan dia akan, cari jalan yang lain untuk tidak bertemu dengan Umar. Jadi, dapatlah menunjukkan bahawa Umar ni adalah seorang yang berani dan ada lagi kisah di mana Umar ni, pada waktu kewafatan beliau, Sayyidina Ali ni dia meminta kepada Allah untuk dibukakan hijabnya supaya dia nak lihat Allah SWT melihat, datangnya malaikat Munkar dan Nakir kepada Umar. Jadi, time itulah Umar ni dia, berani, dia tak takut dengan, malaikat Munkar dan Nakir. Sebab apa? Malaikat dan Nakir ni tanya soalan kepada Umar dan Umar pada waktu tu dia marahlah sebab orang yang dia ditanyakan tu adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Jadi malaikat pun peliklah kenapa orang ni dia macam ni. Sebab sebelum-sebelum ni orang tak berani pun nak lawan dengan malaikat. Dan pada waktu tu Allah pun suruhlah malaikat berlemah lembutlah dengan Sayyidina Umar. Dan sejak itulah, malaikat ni jadi lembut dengan orang-orang ni, orang Islam. Yang ketiga, Sayyidina Umar adalah seorang yang bijak. Yang pertama dia menyuruh Abu Bakar membuat pengumpulan Al-Quran. Ini berlaku pada zamannya Sayyidina Abu Bakar kerana waktu itu berlakunya perang Al-Yamamah, dan disebabkan perang Al-Yamamah itu banyaklah hufaz-hufaz yang mati.
iaitu seramai 70 orang sewaktu mana menentang Musailamah Al-Kadzdzab, itu nabi palsu. Jadi Umar ni dia berpandangan jauh, dia cakap kalau sekarang ni tak buat pengumpulan Al-Quran jadi, Al-Quran yang akan ke hadapan akan jadi lebih susah. Sebab apa? Sebab banyak-banyak hufaz dah meninggal waktu tu. Jadi Umar Abu Bakar ni mula-mula dia menolaklah sebab benda ni tak pernah dibuat pun oleh Rasulullah SAW, tapi disebabkan kebijaksanaan Umar, Abu Bakar pun dia menurut, permintaan Abu Bakar. Yang kedua, Umar ni dia orang pertama yang buat solat sunat tarawih sebanyak 23 rakaat. Sebabkan, Rasulullah SAW pada waktu tu Rasulullah SAW hanya solat tarawih sebanyak 8 rakaat saja. Akan tetapi tempoh masa, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sangatlah panjang berbanding dengan sahabat lakukan. Jadi, Umar ni dia ambil alternatif untuk solat tarawih sebanyak 23 rakaat supaya masa yang dilaksanakan solat tu, jadi panjang sama seperti zaman Rasulullah SAW. Jadi yang tiga, Umar Al-Khattab ni dia menukar panglima perang iaitu Khalid Al-Walid kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah. Jadi Umar ni dia berpandangan bila-bila dia tak tukar Khalid Al-Walid ni, dia takut umat Islam ni akan taksub dengan Khalid Al-Walid disebabkan kehebatannya, ketika berperang mengendalikan peperangan. Sebab apa, Khalid Al-Walid ni kalau dia jadi panglima dia memang dia akan confirm menang. Jadi, Umar ni dia nak mengelakkan daripada taksubnya umat Islam kepada Khalid Al-Walid, jadi dia tukar kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah. Tapi Khalid Al-Walid ni dia tetaplah, join perang walaupun dia ni tak jadi panglima. Seterusnya, ciri-ciri kepulauan Umar yang terakhir ialah adil. Umar dikenali sebagai pemimpin yang adil. Sebagai contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sewaktu pemerintahan beliau, beliau ni, pada waktu malam ada kisah, seorang ibu ni dia sedang masak, batu kepada anaknya supaya dapat menyedapkan hati anaknya, di mana dia nak cakap dengan anaknya, nak cakap bahawa ibunya sedang masak. Tapi hakikatnya ibu dia pun tak masak pun sebenarnya, makanan untuk anaknya. Jadi Umar Khattab ni dia sedih dan dia pun dengan sahabat-sahabatnya dia bawalah, gandum untuk diberikan kepada wanita tersebut. Jadi banyak lagi peristiwa kisah-kisah yang menunjukkan, Umar ni seorang yang adil. Terusnya kita pergi kepada sumbangan Sayyidina Umar daripada bidang pentadbiran ekonomi, pendidikan dan ketenteraan. Yang pertama, bidang pentadbiran, beliau memperkasakan Majlis Syura, itu Majlis Syura tertinggi dan Majlis Syura Am. Jadi Majlis Syura tertinggi ni dia terdiri daripada Ali bin Abi Thalib, Uthman, Abdul Rahman bin Auf untuk berbincangkan hal-hal politik dan sebagainya. Jadi, waktu pentadbiran Umar Al-Khattab ni dia juga membahagikan wilayah-wilayah Islam disebabkan waktu tu Islam ni dia mula menyebar luas. Waktu tu ketenteraan, Umar ni sangatlah kuat dan banyak menyebarkan, Islam ni ke seluruh pelosok dunia. Umar ni juga memperbaharui undang-undang pentadbiran tanah. Jadi antara contoh undang-undang tu, sekiranya, Allahumma salli ala Muhammad, tanah tu tidak digunakan sebaik mungkin, maka dia akan ditarik balik. Jadi Umar ni juga adalah, pengasas kepada takvim hijrah mana kita sedang guna sekarang ni lah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Jadi itulah, yang diasaskan oleh Sayyidina Umar. Jadi yang terakhir, Sayyidina Umar ni juga mengasaskan Al-Dewan untuk membalas jasa tentera dan ahli keluarganya. Sebenarnya itu budak ekonomi, sistem kewangan dan perbankan. Jadi pada waktu zaman Khalifah Umar ni, beliau mencipta Baitul Mal, di mana Baitul Mal ni merupakan tempatnya simpanannya harta-hartanya, harta-harta umat Islam. Jadi siapa-siapa yang berkelayakan ni bolehlah, menggunakan, harta-harta yang ada di Baitul Mal. Jadi membuat peleburan dan perdagangan dan sistem pajak yang adil. Jadi waktu zaman Khalifah Umar ni banyaklah berlaku perdagangan dan meningkatkan ekonomi umat Islam pada waktu tu. Sekarang kita pergi pada bidang pendidikan. Yang pertama, guru-guru Islam dihantar ke wilayah Islam untuk mengajar, ilmu agama. Jadi, Umar ni dia cuba untuk memperluaskan Islam ke seluruh dunia. Jadi dia hantarlah guru-guru ni supaya, dapatlah menyebarkan Islam ni. Jadi yang kedua membuat perkumpulan Al-Quran sama seperti saya Abang Arif, dialah orang yang
menyuruh Abu Bakar untuk membuat pengujian Al-Quran. Jadi yang ketiga, majlis-majlis masjid-masjid didirikan sebagai tempat ibadah dan penyebaran ilmu. Jadi, mana dia membuat masjid-masjid, supaya dapat jadikan tempat beribadah seperti kita buat solat, tempat-tempat untuk kita mengeratkan silaturahim antara umat Islam. Kita boleh buat apa lagi, kita boleh berzikir, buat solat Jumaat dan sebagainya. Dan sebagai tempat penyebaran ilmu. Jadi, masjid-masjid ni Umar buat supaya dapat menyebarkan lagi ilmu-ilmu berkaitan dengan Islam. Jadi, yang terakhir, setiap mukmin dikehendaki menghafaz dan mengingati beberapa surah dalam Al-Quran, terutamanya surah yang menyentuh perundangan dan prinsip agama Islam. Seperti surah Al-Baqarah dan Al-Maidah. Jadi saya ada silap sikit typo tu, surah Al-Maidah dan surah Al-Baqarah. Kerana dalam surah ni dia banyak menjelaskan tentang undang-undang lah, undang-undang Islam dan prinsip ajaran Islam. Yang terakhir iaitu adalah sudut ketenteraan. Jadi Umar ni dia mula menyusun sistem ketenteraan, iaitu berbentuk sistem tentera tetap dan sistem tentera sukarela. Jadi, dalam sistem tentera ni dia dibayar gaji lah. Ha, Sistem tentera sukarela ni dia diambil secara sukarela. Kalau hang tak dipaksa, boleh jadi. Jadi, yang kedua menubuhkan Dewan Al-Jundu pada 20 Hijrah. Jadi Umar ni dia menubuhkan Dewan Al-Jundu supaya dapat memberi kebaikan kepada dia punya ahli askar-askar dia. Ketiga, jadi gaji tentera dibayar gaji dan diberikan pakaian seragam. Jadi sewaktu pentadbiran Umar ni, dia memberi pakaian seragam. Sebab apa? Bila pakai seragam ni dia bolehlah menakutkan musuh, nampak lagi kemah dan sebagainya. Jadi markas tentera dibina di sempadan kawasan musuh seperti di Madinah, Kufah, Fustat dan Basrah. Jadi tujuan dia sebab apa? Sebab untuk nak mempertahankan wilayah Islam yang ditakluki serta dia nak meneruskan penyebaran Islam. Jadi Umar ni dia bijaklah, dia buat markas kat situ supaya dapat mengawasi, tindak tanduk apa yang, musuh tengah buat kat situ. Jadi, secara tak langsung dia dapatlah mempertahankan wilayah tersebut. Di akhir sekali kita pergi kepada wafatnya Sayyidina Umar. Jadi, Sayyidina Umar ni sebenarnya dia berlaku disebabkan ada seorang hamba ni berbahasa Parsi yang bernama Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah ni sebenarnya dia berketurunan, diraja. Dia menjadi tawanan kepada umat Islam. Dia Abu Lu'lu'ah ni dia membawa rungutan kepada Umar tentang cukai tinggi yang dikenakan oleh tuannya Mughirah. Sebenarnya dia punya cukai ni tak tinggi pun 2 dirham saja. Sebab apa? Sebab Abu Lu'lu'ah ni dia kerja tukang besi. Jadi bila dia tukang besi dia mampulah sebab 2 dirham je tak banyak pun. Jadi Umar ni dia menulis kepada Mughirah dan bertanya tentang cukai tersebut. Jadi jawapan Mughirah memuaskan hati, tapi Umar menegaskan bahawa cukai yang dikenakan kepada Abu Lu'lu'ah adalah berpatutan disebabkan pendapatan hariannya. Jadi sebenarnya Abu Lu'lu'ah ni dia dijamidah oleh Mughirah, iaitu dia punya tuan dia. Abu Lu'lu'ah ni dijadikan hamba oleh Tuan Mughirah dan dia dibebaskan, dia dimerdekakan oleh Mughirah dan dia berjanji bahawa, Abu Lu'lu'ah ni adalah seorang yang baik. Jadi Umar ni dia pun bersangka baiklah dengan Abu Lu'lu'ah ni. Tapi pada 31 Oktober 644 Masihi ni, Abu Lu'lu'ah ni dia menyerang Umar, ketika beliau sedang mengimamkan sembahyang solat subuh. Jadi, eee, Abu Lu'lu'ah ni dia menikam dengan pisau yang bermata dua sehingga sebanyak 3 kali di belakangnya dan menyebabkan Umar meninggal dunia. Jadi, eee, sebenarnya kalau apa yang saya baca dalam buku tu, Abu Lu'lu'an sebenarnya dia dah tidak mau campur pun dalam urusan pentadbiran Islam, tapi disebabkan dia dipengaruh, dihasut oleh 2 orang rakannya yang berbahasa Parsi juga, jadi dia pun menaruh dendamnya kepada Saidina Umar. Jadi, sehingga Umar dibiarkan berdarah ketika cuba melarikan diri. Tapi, orang sekeliling dengan segera menangkapnya. Dalam usahanya untuk melarikan diri, dikhabarkan dia mencederakan 12 orang lain. 6 atau 9 orang daripadanya meninggal dunia sebelum dia membunuh dirinya sendiri. Jadi, sewaktu-waktu Umar ni tengah teruklah, depa ni Umar tengah dahaga time tu. Jadi depa pun buat mailah susu kat Umar. Time tu waktu Umar minum tu, dia punya susu tu kolak.
dekat dia punya pendarahan tu. Dia nampaklah sangatlah teruk waktu tu Umar kena tikam. Jadi Umar pun dia berwasiatkan, ha, Umar pun wafat pada 3 hari kemudian, pada hari Rabu, 3 November, 26 Hijrah bersamaan dengan 23 Hijrah. 26 Zulhijjah bersamaan dengan 23 Hijrah. Disebabkan luka yang sangat teruk. Jadi Umar pun dia meninggalkan wasiat dengan menyuruh anaknya iaitu Abdullah bin Abu Bakar berjumpa dengan Sayyidatina Aisyah untuk meminta izin Aisyah untuk dimakamkan di bersebelahan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Umar ni dia dimakamkan bersebelahan dengan, makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi. Antara Rasulullah, Abu Bakar dengan, Umar Al-Khattab. Jadi, itu sajalah, saya punya pembentakan tentang pentadbiran berterusan mengenai ciri-ciri kemuliaan khilafah serta sumbangan mereka daripada segi pentadbiran, pendidikan, ketenteraan dan ekonomi. Jadi ini merupakan sumber rujukan yang saya rujuk, itu adalah, di dalam media sosial, dalam novel, ini novel Khalifah-Khalifah yang benar, karya, Abdul Latif Talib dan hasil pembelajaran dalam kelas. Jadi sekian daripada saya ingin meminta maaf sekiranya saya ada tersalah apa yang saya cakapkan, tulis kata dan sebagainya. Sekiranya saya ada melakukan kesalahan, tegurlah saya. Itu saja, pandangan saya untuk taksirah ni. Yang baik itu datang daripada Allah dan yang lemah tu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri pembincangan saya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.